rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang tidak boleh dikira. Nikmat yang Allah Taala beri kepada kita terlalu banyak. Tetapi pada pagi ini Allah Ta'ala mengajak kita kepada satu tempat. Itu satu tempat yang mana diraihkan majlis hari kelahiran yang sangat hebat. Yakni tidak ada satu makhluk yang paling hebat terlahir kecuali hari kelahiran Nabi SAW. Kalulah ulama kata makhluk yang paling afdal adalah Nabi SAW. Ada orang tengok apa, tengok tepek Muhammad saja. Apa tak tepek kalimah Allah? Nak besar Muhammad ke? Nak tinggal Allah Ta'ala? Tak. Kerana makhluk yang terlahir adalah Muhammad. Kalulah benda ni mustahil berlaku. Allah ada tarikh lahir, kita akan sambut hari tarikh lahir dia. Tetapi Allah tidak ada tarikh lahir. Tidak bermula. Maka selepas daripada Allah, makhluk yang bermula, yang ada tarikh lahir adalah Nabi. Maka kalau tarikh hari lahir anak kita sambut. Maka hari tarikh lahir Nabi lebih-lebih lagi kita sambut. Nah, disebut di dalam kitab 3 kali setan ataupun iblis meraung sekuat-kuat hati 3 tempat. Salah satunya apabila hari waktu subuh hari kelahiran Nabi. Maka dia meraung tak puas hati. Kerana apabila muncul Nabi SAW, maka termuncullah hidayah. Maka selamatlah manusia daripada neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan kita jangan jadi sunnah iblis. Masuk saja hari kelahiran, bulan kelahiran Nabi kita meraung. Meraung dalam YouTube, meraung dalam FB, meraung dalam Goni. Maka kita jangan ikut sunnah iblis. Saya tidak ikut iblis. Tetapi cara perbuatan kita, perkataan kita, perbuatan kita seolah-olah mengikut tradisi sunnah iblis. Tidak puas hati dengan hari kelahiran Nabi, tidak puas hati dengan orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan majlis yang sedikit ini adalah penzahiran kita semua cinta kepada Nabi SAW. Kerana saya ini adalah anugerah. Kita tak boleh paksa orang untuk menyayangi Nabi seperti diri kita. Kita sanggup gadai apa saja untuk Nabi. Kita tak boleh paksa seseorang lain nak buat supaya kita. Maka cinta itu adalah anugerah. Dia hanya dapat dirasai oleh orang yang dapat anugerah ini. Kalau orang tak dapat anugerah ini sekalipun dia mengaji berjuta kitab pun, maka dia tidak akan rasa seperti apa yang kita rasa. Maka perasaan ini adalah anugerah. Dan di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala, asas yang kita kena paksa adalah sayang kepada Nabi. Wajib sayang kepada Nabi, haram benci kepada Nabi. Sayang lebih daripada segala-galanya sunat. Sayang kepada Nabi wajib, sayang lebih daripada segala-galanya sunat. Manakala benci kepada Nabi haram. Pilihlah 3 keadaan itu. Sama ada nak haram, nak wajib saja ataupun nak dapat wajib dan sunat. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita buat, kita nak zahirkan kepada Nabi Muhammad, kita nak tunjuk kepada Allah supaya Allah Ta'ala nilai apa yang dalam hati kita. Kerana perasaan itu adalah benda yang tersembunyi, maka hendaklah dizahirkan. Kita sayang kepada bini kita, kita hadiahkan sesuatu kepada dia. Kita
Kalau dia buat kek, buat anniversary, tanda kita sayang kepada dia. Nah, maka kita sayang kepada Nabi, biar ada dalam hati setiap kita itu perasaan sayang kepada Nabi. Kerana Nabi kata almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang ia sayang atas muka bumi. Maka ini adalah peluang kita yang malah nak buat ibadat ni. Maka kalau kita nak duduk dengan Nabi dengan ibadat kita tentu tak boleh duduk. Tetapi kalau kita ada sayang di dalam hati kita kepada Nabi, insya-Allah Nabi kata kita akan bersama dengan orang yang kita sayang. Itulah cara kita. Banding dengan amalan kita tidak yakin amalan kita tu ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat pada pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi, kalaulah Rasulullah ada, kita pergi dah bawa hadiah, bawa gapo nak gembirakan Nabi. Tetapi apabila Nabi tak ada, kita nak pergi kepada siapa dia? Kita zahirkan dengan berselawat kepada Nabi dan puji-puji kepada Nabi. Mudah-mudahan amalan kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi penyebab kepada terangkat segala penyakit, segala bala, segala derita, segala gapo, dan menjadi sebab kepada tarik rahmat Allah Taala, kasih sayang Tuhan, kesembuhan, kegembiraan dan kebahagiaan diturunkan secara umumnya kepada umat Nabi Muhammad, secara khususnya di tempat kita ini. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh orang yang hadir dalam majlis ini Allah Ta'ala kabulkan semuanya dan Allah Ta'ala beri dengan lebih daripada apa yang ia hajatkan. Itulah permohonan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah Okey daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.